Dewan, betul. Baiklah, kita teruskan lagi dengan Kementerian Kesihatan untuk menjawab. Poin betul. Saya sambung sekali lagi. Yang Muhammad ini berkenaan dengan tempat kebersihan tempat-tempat awam. Yang Muhammad Senator Roslin Abdul Rahman dan Senator Raja Rupiah Raja Abdullah membangkitkan isu kebersihan premis perniagaan serta tempat-tempat awam yang menyediakan dan menjanjikan makanan. Dalam hal ini poin ini betul. Memang Kementerian Kesihatan telah pun menjalankan pemeriksaan ke atas premis-premis makanan. Ini di bawah Akta Makanan 1983. Pada sepanjang tahun 2012, sebanyak 132,528 premis makanan telah diperiksa dan daripada itu 3,447 premis telah pun diarah tutup untuk dicuci, dan selepas 2 minggu kalau didapati masih kotor akan ditambah lagi 2 minggu. Jadi pada tahun ini Kementerian Kesihatan menjalankan operasi pemeriksaan dan penutupan premis makanan secara berjadual. Dia ada jadual dia dan telah pun menjalankan dan setakat ini telah pun memeriksa 2,560 premis dan 354 daripadanya diarah tutup. Tuan betul. Bagi mengatasi masalah kebersihan dan kesihatan di peringkat nasional, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa Kabinet Kebersihan dan Kesihatan Nasional dalam bulan Ogos tahun 2001 yang melibatkan 12 kementerian dan dirustiakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perumahan. Tuan betul, selain daripada itu, kempen-kempen melalui media juga telah dijalankan dan untuk memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat kita. Dan kempen-kempen ini adalah melalui RTM 1, RTM 2 dan media prima TV3, TV7, TV8, TV9 bernama TV dan juga Astro. Selain daripada itu, kita juga menggunakan radio. Ada 23 saluran radio di bawah RTM dan 4 saluran radio melalui swasta. Dan juga iklan melalui surat khabar. Dan ada 18 surat khabar yang terlibat semuanya yang untuk dalam kempen ini, Tuan Ketua. Selanjutnya, Yang Berhormat Senator Roslin binti Abdul Rahman, ini berkenaan dengan peningkatan kes TB, penyakit TB. Tuan Ketua, memang setakat ini dia amat serius perkara ini, penyakit TB ini. Kalau kita lihat perangkaannya tahun 1990 ada 10,873 kes yang aktif, penyakit TB yang aktif. Tahun 2000 jumlahnya telah meningkat kepada 15,057 kes yang aktif, dan pada tahun 2012 angka ini bertambah lagi kepada 22,710. Ini satu perkara yang amat serius dan memang pihak kementerian memberi perhatian yang amat serius dalam perkara ini. TB seperti yang kita tahu dia merebak melalui droplet infection, ya. Kalau kita batuk dan kawan di depan tu batuk dan kita batuk di depan orang lain, dia akan mendapat infection itu, betul. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun melaksanakan plan strategik kebangsaan bagi mengawal TB untuk tempoh 2011 dan 2012. Dan plan strategik ini memfokuskan kepada beberapa tindakan. Satunya pengesanan awal kes-kes TB, yang kedua memulakan rawatan awal, dan ketiga memastikan pengambilan ubat anti-TB secara berterusan selama 6 bulan. Jadi cara ini kita dapat mengesan lebih banyak lagi dan dapat mengurangkan. Setakat ini
masih belum berjaya kita dapat kurangkan, tapi kita masih terus meneruskan usaha ini. Poin yang betul, bagi warga asing yang nak bekerja di negara ini pula, mereka dikenaki menjalani pemeriksaan perubatan di negara asal masing-masing. Dan jika didapati sihat, maka barulah mereka dibenarkan masuk dan bekerja di Malaysia. Kalau didapati tidak sihat, maka mereka tidak dibenarkan masuk, dan tiap tahun mereka juga mengadakan menjalankan ujian kesihatan, dan kalau didapati ada masalah kesihatan, mereka juga akan dihantar pulang. Dan hal ini tuan-tuan, kempen kesedaran juga dijalankan kepada masyarakat melalui berbagai cara, melalui risalah atau poster, ceramah kesihatan ataupun perbincangan individu. Poin betul, Senator Yang Berhormat Puan Chew Lee Giok, ini berkenaan dengan isu unit rawatan strok di hospital besar dan daerah. Buat masa ini Puan Ibu Ketua, pihak kerajaan tidak ada pusat yang spesifik untuk strok, dan sekarang ini tidak ada perancangan untuk nak mewujudkan satu pusat strok di mana-mana di mana hospital. Setakat ini memadai dengan yang ada sekarang, iaitu kita ada neurology department, dan kita di neurology department ini terdapat di 8 buah hospital, iaitu di Hospital Pulau Pinang, Hospital Sultanah Bahiyah, Serbang Jaya, HKL, Sungai Buloh, di Johor Bahru Sultanah Aminah, di Kuala Terengganu Sultanah Hospital Sultanah Nur Zahirah, dan Hospital Besar Sarawak. Kita terdapat 17 neurologis yang berkhidmat sekarang dengan kerajaan, dan ada lagi 8 trainee. Dan kita juga mempunyai rehab specialist selama 39 orang. Dalam hal ini, Tuan Ketua, untuk mengelakkan strok, KKM menggalakkan cara hidup yang sihat. Kempen kesedaran, dalam ini kita meningkatkan kempen kesedaran. Ini terlibat dengan penyakit NCD yang pernah saya jawab di sini. NCD ialah penyakit non-communicable disease yang ada kaitan dengan cara hidup yang tak sihat. Ya. Sebab itu kita hari ini pihak kementerian menggalakkan orang muda seawal umur 30 tahun supaya pergi membuat mengadakan ujian saringan kesihatan masing-masing di mana-mana klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Sama ada di hospital kerajaan, di klinik kesihatan, klinik satu Malaysia pun boleh, klinik bergerak pun boleh. Kita adakan saringan ini supaya nak pastikan mereka tidak mempunyai darah tinggi ataupun kencing manis. Ini adalah perkara yang boleh membawa kepada strok. Puan Ibu Ketua, tentang perubatan tradisional dan komplementari, ini juga dibangkitkan oleh senator tadi, iaitu hari ini kita dah ada pusat tradisional dan komplementari di 11 buah hospital, iaitu Hospital Seberang Jaya, Hospital Kuala Batas, Sultan Ismail Johor Bahru, Sultanah Nur Zahirah Terengganu, Sultanah Hajah Kalsum Pahang, Port Dickson, Hospital Port Dickson, Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kelantan, Hospital Sultanah Bahiyah Kedah, Hospital Umum Sarawak, Hospital Duchess of Kent Sabah, dan Hospital Rehabilitasi di Ceras. Ini semua ada pusat-pusat tradisional dan komplementari. Dan setakat ini, Puan Ibu Ketua, sejak 2007 kita telah menerima kementerian telah menerima sebanyak 11,360 kes rawatan untuk urut Melayu dan 14,667 kes rawatan acupuncture. Ini dalam hal pengurusan pesakit strok, Puan Ibu Ketua. Dan oleh kerana rawatan tradisional ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan di kalangan masyarakat, maka Kementerian Kesihatan mensasarkan bercadang
untuk nak bangunkan 2 unit perubatan tradisional dan komplementari di hospital-hospital kerajaan setiap tahun. Mana tiap tahun kita akan tambah lagi 2. Ya. Satu perkara lagi tentang ini dibangkitkan oleh Senator Datuk Pau Chong Yong mengenai hospital HIS, Hospital Information System di Bintulu, Hospital Bintulu Sarawak. Ada aduan berkenaan dengan sistem ini. Sebenarnya tuan-tuan betul, sistem HIS ataupun Hospital Information System yang dibina dibangunkan di Hospital Bintulu adalah bersekali dengan apa yang telah pun dibina di Hospital Kuala Terengganu dan juga di Temeloh. Dan memang ada peringkat awal memang ada masalah kecil-kecil, tapi ini semua telah pun diselesaikan. Dan hari ini saya diberitahu bahawa HIS di Bintulu ini dapat berjalan lancar elok. Ya. Jadi itu saja tuan betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian berkenaan dengan dan bangkitkan mengenai isu kesihatan. Tuan betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Menteri. Sekarang kita beralih ke Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih ke atas titah diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan telah menyentuh pelbagai perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menghargai segala pandangan dan teguran dan cadangan ahli-ahli yang berhormat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam perbahasan. Yang berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Yusof bin Hussein telah membangkitkan isu berkenaan dengan food security dalam negara. Untuk makluman yang berhormat, bagi menjamin bekalan makanan dalam negara yang mencukupi, Kementerian melaksanakan pelbagai langkah bertujuan meningkatkan keluaran hasil pertanian tempatan. Antaranya, yang pertama menjalankan projek berimpak besar iaitu apa yang dipanggil Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau TKPM dan juga zon industri aquaculture, ladang kontrak dan juga pembangunan usahawan asas tani serta beberapa entry point project di bawah National Key Economic Area. Yang keduanya, Datuk Yang Pertua, ialah membangunkan tanah secara optimum di mana kawasan tanaman semula kelapa sawit dibangunkan dengan tanaman selingan seperti pisang dan jagung serta menjalankan projek integrasi ternakan di kawasan peladangan industri. Dan yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi meningkatkan pengeluaran hasil secara mampan serta pembangunan variety dan baka, pengeluaran benih, pengeluaran makanan ternakan dan aquaculture, bioteknologi, mekanisasi dan otomasi. Yang berhormat Senator Datuk Jamilah binti Sulaiman telah membangkitkan isu mengenai kenaikan harga barang makanan. Untuk makluman yang berhormat, secara amnya kenaikan harga minyak memberi kesan kepada harga barangan termasuk bahan-bahan input
input pertanian seperti baja dan makanan ternakan. Kenaikan harga baja ini akan meningkatkan kos pengeluaran projek-projek pertanian dan menyebabkan pengeluaran pertanian turut meningkat. Walau bagaimanapun, dalam pasaran baja di Malaysia terdapat banyak pilihan baja yang bukan berasaskan nitrogen. Senario pasaran menunjukkan apabila berlaku kenaikan harga baja berasaskan nitrogen, pengguna akan beralih kepada penggunaan baja yang tidak berasaskan nitrogen, yang harga perbandingannya adalah lebih rendah. Akan tetapi bagi memastikan kestabilan harga makanan, Kementerian telah melaksanakan strategi yang pertama, memastikan bekalan makanan dalam negara yang mencukupi, dan kedua, pengedaran bekalan secara cekap dan berkesan. Selain daripada itu, Datuk Yang Pertua, pemberian permit import bahan makanan turut dilaksanakan, di mana permit import dibuka untuk komoditi-komoditi seperti ayam, ikan dan tenusu, bertujuan memantau jumlah pengimportan, mengawal sebarang tindakan lambakan komoditi import yang akan menjejaskan pendapatan pengusaha, dan juga untuk mengawal pematuhan PRN yang ditetapkan bagi barangan import. Untuk makluman yang berhormat juga, Kementerian melalui Fama telah membangunkan pasar tani untuk membolehkan bekalan hasil pertanian dibawa terus ke pasar tani dan memastikan harga yang berpatutan. Setakat ini terdapat 508 pasar tani sedia ada di seluruh negara, dan Kementerian dalam perancangan untuk menambah kepada 1,000 pasar tani dalam tempoh 7 tahun akan datang secara berperingkat. Yang berhormat Senator Tuan Haji Ahmad bin Yusof telah membangkitkan isu mengenai rasionalnya perbezaan pemberian subsidi untuk kawasan jelapang dan luar jelapang. Untuk makluman yang berhormat, perbezaan pemberian skim subsidi harga padi di antara kawasan jelapang dan luar jelapang wujud semasa Dasar Pertanian Negara ketiga pada tahun 1996 sehingga 2010 digubal. Pada awalnya, dasar tersebut menggariskan bahawa tanaman padi hanya ditumpukan di kawasan jelapang dan luar jelapang sedia ada sahaja. Mulai tahun 1998, syarat-syarat pemberian skim subsidi harga padi telah dipinda selaras dengan Dasar Pertanian Negara, di mana permohonan bagi kawasan-kawasan baru di luar jelapang tidak dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, mulai 1 Ogos 2004, syarat pemberian skim subsidi harga padi tadi telah dipinda semula, iaitu keluasan kawasan penanaman padi di luar jelapang dihadkan kepada keluasan sawah yang diusahakan tidak melebihi 2.4 hektar, dan tanah-tanah hendaklah adalah mempunyai hak milik individu secara mutlak. Berkenaan dengan cadangan bantuan dalam bentuk bahan sokongan asas seperti racun, rumbai, benih, baja dan mesin serta peralatan, kerajaan sentiasa memberikan pelbagai subsidi dan insentif
untuk membantu pesawah mengurangkan kos pengurusan sawah, meningkatkan pengeluaran padi dan seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. Pemberian subsidi dan insentif tersebut adalah dalam bentuk perbekalan input-input pertanian seperti benih, baja, racun dan kapur serta bantuan upah membajak. Secara puratanya kos subsidi dan insentif yang ditanggung kerajaan bagi mengusahakan 1 hektar sawah padi adalah berjumlah RM2,540 berbanding kos keseluruhan berjumlah RM4,221. Ini bermakna lebih kurang 60% kos ditanggung oleh kerajaan. Dalam usaha memastikan input-input pertanian yang diberikan kepada petani berkualiti dan sampai kepada petani dalam tempoh yang diperlukan, Kementerian dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Lembaga Pertubuhan Peladang sentiasa melakukan pemantauan dan pemeriksaan berterusan ke atas pembekal input-input pertanian oleh pembekal yang dilantik. Yang berhormat, Senator Tuan Haji Ahmad juga telah membangkitkan isu berkenaan pemberian bekalan benih padi yang lama. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan melalui MARDI telah menjalankan penyelidikan dan pembangunan, research and development dengan izin ke atas variety benih padi. Antara variety benih padi yang disyorkan oleh MARDI adalah MR219, MR220, MR232, MR220CL1, MR220CL2, MR253, MR263, MR269 dan lain-lain variety benih padi baru yang akan diperkenalkan dari masa ke semasa. Datuk Yang di-Pertua, variety 253 dan 263 dan yang terbaru 269 pula merupakan benih yang rentang kepada jangkitan penyakit karah daun dan tangkai adalah lebih baik berbanding MR219 dan 220. Padi peringkat awal pengeluaran padi variety 253 dan 263 memang terdapat kekurangan bukan sahaja di kawasan luar Jelapang, bahkan di kawasan Jelapang. Bagi variety MR269, ia dijangka akan mula diedarkan pada musim pertama 2014. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian sedia maklum bahawa negeri Johor mempunyai sawah padi yang dikategorikan sebagai kawasan luar Jelapang. MARDI telah dan sedang menjalankan pelbagai research and development dengan izin untuk mendapatkan teknologi padi yang sesuai bagi kegunaan kawasan luar Jelapang. Di antara 9 projek R&D yang dijalankan termasuk pembangunan variety wangi baru MRQ76, pakej pengurusan penyakit, pakej pengawalan makhluk perosak, bulan puasa slow sikit, dan rumpai di samping R&D untuk mendapat pakej pengurusan agronomi
termasuk pembajaan yang sesuai Yang di-Pertua. bagi beberapa kawasan luar Jelapang. Yang di-Pertua. Saya ingin Ada bertanya. yang bangun, Mbak Menteri. Boleh menjawab? Ringkas saja. Saya ingin bertanya, adakah nama lain kepada benih-benih padi yang disebut tadi? Selain daripada MR tadi. Sebab kalau kita ingat dalam tahun 60-an, 70-an, padi-padi ini disebut misalnya Malinja, Masuri, Mak Candu dan sebagainya. Adakah nama lain daripada nama-nama yang disebut tadi? Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dan buat masa ini kita menggunakan angka-angka sebagai kod kepada jenis-jenis atau variety padi itu tadi. Mungkin di waktu yang lampau kita menggunakan nama-nama seperti yang Berhormat sebut. Tapi sekarang kita panggil ikut kod dia. MR tu Malaysian Rice 220. Malaysia MR berapa 253. MR tu merujuk kepada Malaysian Rice. Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat tadi juga telah membangkitkan isu berkaitan projek NKEA Pertanian, iaitu projek EPP, Entry Point Project, bagi menghasilkan variety beras wangi. Penghasilan padi wangi di luar kawasan Jelapang sedang diusahakan oleh syarikat-syarikat yang dilantik menjadi syarikat peneraju, anchor companies, syarikat peneraju, di bawah projek NKEA atau National Key Economic Area dengan izin EPP 9, Entry Point Project 9, untuk menanam, memproses dan memasarkan variety pada jenis MRQ 74 dengan izin, iaitu jenis basmati. Basmati ni yang popular sekarang ni, sedap makan. Di Melaka, Maran, Setiu dan Langkawi. Manakala bagi MRQ 76 jenis Jasmine sedang diusahakan di Kuala Bera, Tok Lawi, Terengganu dan Kelantan. Oleh kerana keutamaan EPP 9 pada ketika ini ialah bagi pemulihan tanah sawah terbiar di kawasan luar Jelapang, pencapaian setakat ini masih rendah. Jumlah keluasan sawah yang terlibat adalah sebanyak 350 hektar dan purata hasil adalah di antara 2 hingga 4 tan metrik per hektar. Agak rendah lah. Dia di kawasan luar Jelapang ni, dia masih menggunakan sistem pengairan cara lama, tak ada pengairan moden, tanah-tanah terbiar kebanyakannya. Datuk Yang di-Pertua, sementara itu penanaman padi wangi di Johor sedang dirancang oleh sebuah syarikat peneraju yang telah dilantik dan jangka bermula pada tahun depan. Bagi tahun 2013, sebanyak 19.4 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek NKEA Pertanian tadi di bawah EPP 9, iaitu melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan membaiki infrastruktur ladang, menaik taraf kilang dan loji benih serta aktiviti R&D. Sasaran yang ditetapkan menjelang tahun 2020 adalah kawasannya seluas 20,000 hektar ditanam dengan variety MRQ 74 basmati dan MRQ 76 jenis Jasmine kot lah. Kita panggil Jasmine, sedap sikit. Yang Berhormat Senator Tok Puan Zaitun telah membangkitkan isu mengenai projek tanaman padi di Lembah Marang 1, Kampung Kubu, Terengganu. Kementerian melalui Jabatan
Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu telah membuat perancangan untuk menambah baik sistem pengairan sedia ada di samping membangunkan semula sebahagian dari kawasan sawah padi yang telah terbiar selama beberapa tahun, di mana sebahagiannya telah ditanam dengan kelapa sawit. Rancangan untuk menaik taraf infrastruktur ini juga bertujuan supaya tanah seluas 300 hektar dapat ditanam padi 2 kali setahun. Dengan adanya sistem pengairan yang lebih baik, jumlah pengeluaran padi di kawasan tersebut akan dapat ditingkatkan. Walau bagaimanapun, kejayaan program tersebut juga bergantung kepada minat dan inisiatif penduduk setempat untuk menanam padi. Maknanya respon daripada orang ramai perlu ada lah. Kerajaan boleh buat macam-macam. Kalau orang tak sambut, tak jadi. Tak berjaya. So, dengan izin, the rakyat must respond and embrace whatever program that the government are introducing dengan izin. Datuk Yang Pertua Yang Berhormat Senator Datuk Kazim bin Yahya telah menyentuh tentang pembangunan Kota Belud sebagai jelapang padi baru negara. Ini pun orang Sabah minat jelapang padi baru ni. Untuk makluman yang berhormat, 10,000 hektar tanah telah dikenal pasti sesuai untuk penanaman padi di daerah Kota Belud. Untuk merealisasikan pembangunan padi secara komersial di kawasan ini, bagi meningkatkan produktiviti, peruntukan sebanyak lebih kurang 1 bilion adalah diperlukan untuk pembangunan menyeluruh infrastruktur, pengairan dan saliran termasuk pembangunan sumber air. Dalam RMK ke-10, Kerajaan Persekutuan telah meluduskan peruntukan sebanyak 23.4 juta untuk membangunkan infrastruktur pengairan dan saliran, termasuk menaik taraf sistem pengairan dan saliran sedia ada. Ada beberapa projek yang telah dilaksanakan. Saya rasa tak perlu nak pergi kepada detailnya, ya, yang sedang dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak yang saya sebutkan itu tadi. Padi di Kota Belud ini projek di Kota Belud ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pengairan, nah ini relevan, dan saliran adalah pengambilan balik tanah dan pembayaran pampasan harta benda yang selalu mengambil masa yang agak lama, di mana ianya melibatkan pelbagai proses. Proses pengambilan balik tanah dan pembayaran pampasan biasanya mengambil masa antara 2 hingga 3 tahun. Sekiranya isu dan masalah ini dapat diatasi, projek pekomersialan padi Kota Belud dijangka akan beroperasi dengan sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang melibatkan kawasan seluas 5,000 hektar tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan sepanjang RMK 10 dan ke-11. Maknanya kalau duit ada dapat banyak, cepatlah buat. Ya, bergantung kepada kedudukan keuangan negara jugalah. Yang Berhormat Senator Tok Puan Zaitun binti Mat Amin telah membangkitkan beberapa isu, iaitu isu tanaman, di antaranya ialah projek penanaman kelapa matak, projek tanaman kekal pengeluaran makanan TKPM dan projek ternakan lebah. Untuk makluman yang berhormat, Jabatan Pertanian Negeri Terengganu akan memberi fokus di daerah Marang dengan tanaman kelapa, terutamanya jenis kelapa matak dan kelapa pandan, sama ada untuk kegunaan segar dan pemprosesan. Kelapa matak khas untuk pengeluaran santan, manakala kelapa pandan muda sebagai minuman segar dan penghasilan produk-produk hiliran seperti manisan, jeli kelapa, biskut kelapa dan nira kelapa. Sehingga ini, seluas 19.8 hektar telah ditanam dengan kelapa matak di negeri Terengganu yang melibatkan peserta dan 20.2 hektar
melibatkan 50 peserta dan 20.2 hektar kelapa pandan dengan 40 orang peserta dan terdapat 3 usahawan yang mengusahakan produk hiliran hasilan daripada kelapa. Projek TKPM Datuk Yang Pertua di Serating, di Marang, Terengganu, mula dibangunkan pada tahun 2000 dengan kawasan seluas 297 hektar. Daripada jumlah kawasan tersebut, seluas 192 hektar dikhaskan untuk kawasan penanaman temikai. Tembikai bukan temikai, dan sayur-sayuran. Dan kawasan selebihnya seluas 105 hektar adalah untuk ternakan dan integrasi dan juga kemudahan infrastruktur. Sepanjang tempoh ini sejumlah 10.2 juta peruntukan kerajaan telah disalurkan untuk penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur projek ini dijalankan oleh Jabatan Pertanian Negeri Terengganu. Seramai 39 peserta telah terlibat dalam projek TKPM Serting. Dengan setiap peserta ditawarkan kawasan sekurang-kurangnya 4 hektar dan maksimum seluas 16 hektar. Sehingga kini semua lot kawasan telah ditawarkan kepada peserta. Pada tahun 2012, projek ini telah mengeluarkan hasil sebanyak 2,800 tan metrik dengan nilai pengeluaran hasil sebanyak 4.35 juta dengan purata pendapatan bersih yang diperolehi oleh peserta adalah sebanyak RM3,400 sebulan. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu merancang untuk menjadikan daerah Marang, Datuk Yang Dipertua, sebagai zon ternakan lebah dan pengeluaran madu di Negeri Terengganu. Ini melibatkan kawasan hutan simpan di Mercang dan integrasi ternakan lebah dengan dusun buah-buahan dan kelapa. Kerajaan negeri telah menyediakan sebuah kilang pemprosesan madu lebah di Cendering. Kerajaan negeri juga sedang dalam usaha mewartakan hutan simpan Mercang seluas 900 hektar sebagai tempat habitat semula jadi lebah liar. Setakat ini, terdapat 41 hive atau rumah lebah dengan 5 orang peserta dan jumlah ini akan terus bertambah dengan latihan secara berjadual dan berterusan. Bagi pemungut madu lebah liar, terdapat koperasi yang telah ditubuhkan iaitu Koperasi Pemungut Madu Terengganu. Ringkasnya Kopemat. Mereka telah diberi latihan memanjat secara selamat dan dibekalkan dengan alat GPS untuk kemudahan kerja-kerja mereka. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu turut bekerjasama dengan Yayasan Diraja Sultan Mizan untuk memajukan industri lebah di Negeri Terengganu, khususnya di daerah Marang. Datuk Yang Bertua, Yang Berhormat Senator Tok Puan Zaitun pula telah menyentuh isu berkenaan pemberian lesen kepada nelayan sungai serta langkah-langkah bagi menggalakkan nelayan menyertai industri kecil berasaskan hasil perikanan. Untuk makluman yang berhormat, Kesebuah Negeri telah pun menyediakan peraturan dan perundangan yang dinamakan sebagai kaedah-kaedah perikanan sungai kecuali di Melaka, Selangor dan wilayah persekutuan. Antara perkara yang disentuh dalam kaedah-kaedah tersebut adalah mengenai pelesenan peralatan menangkap ikan dan vessel penangkapan ikan sebagai kawalan kepada eksploitasi sumber, kawalan-kawalan kawasan perairan untuk dijadikan sebagai zon konservasi, kawalan daripada penggunaan peralatan menangkap ikan yang dilarang seperti penggunaan racun, elektrik, bahan letupan, pencemar dan peralatan yang memusnahkan sumber. Nelayan-nelayan sungai telah dilesenkan dan didaftarkan secara pentadbiran
supaya Jabatan Perikanan boleh mengurus tadbir sumber perikanan dengan lebih efisien. Nelayan sungai telah dikategorikan kepada dua, iaitu nelayan Sungai Tulin dan nelayan Sungai Sambilan. Sehingga kini 3,050 nelayan sungai telah dilesenkan di seluruh negara, yang terdiri daripada 1,375 nelayan Sungai Tulin dan 1,675 nelayan Sungai Sambilan. Jumlah nelayan yang belum dilesenkan tetapi telah didaftarkan secara pentadbiran adalah 8,000 lagi. 8,203 nelayan yang terdiri daripada 1,810 nelayan Sungai Tulin dan 6,393 nelayan sungai. Datuk Yang Dipertua, ada tengok ni yang terakhir lah ya, untuk memberi peluang. Yang terakhir Datuk Yang Dipertua ialah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Yusof telah membangkitkan isu berkenaan tanah terbiar. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah mengenal pasti tanah terbiar seluas 97,275 hektar, meliputi 29,204 hektar di Semenanjung Malaysia dan 68,070 hektar di Sabah dan Sarawak. Sejak pada masa ini, Jabatan Pertanian telah membangunkan 9,213 hektar tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, selain beberapa projek ternakan dan ternakan yang melibatkan seramai 7,517 peserta. Projek yang dilaksanakan telah berjaya mengeluarkan hasil berjumlah 178,140 tan metrik yang bernilai 78,68 juta. Dan yang terakhir, the last of the last, untuk yang berdua ialah perkara yang dibangkitkan oleh Senator Datuk Haji Muhammad Yusof telah membangkitkan isu berkaitan kos pertanian yang tinggi. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sentiasa memberikan bantuan kepada petani dalam membantu mengatasi masalah kenaikan kos pertanian. Antara usaha yang dilakukan adalah seperti berikut: pengurusan aktiviti pertanian secara berpusat, pemberian subsidi dan insentif, galakan penggunaan baja organik tempatan, pengalaman pengurusan makhluk perosak secara bersepadu, pengenalan varieti padi baru, penggunaan otomasi dan sebagainya. Datuk Yang Dipertua, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Negara yang dari Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan dan mengemukakan pandangan serta saranan untuk diambil perhatian oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asasani. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas kerjasama, Yang Berhormat Menteri. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa perbahasan usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pihak Kementerian amat menghargai serta mengambil perhatian serius semua pandangan, saranan, cadangan serta juga teguran membina daripada ahli-ahli yang berhormat. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saranan dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat seperti berikut. Berhubung dengan isu 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Senator Puan S. Bagiam, anak perempuan Ayam Parumal, dan Yang Berhormat Senator Datuk Raja Rofiah Abdullah,
Kerajaan pada 27 Jun 2011 telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menetapkan dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat. Berdasarkan maklumat Kementerian Keuangan, penglibatan wanita sebagai ahli lembaga pengarah dalam syarikat-syarikat Menteri Keuangan diperbadankan MKD adalah 15.3% pada April 2013 berbanding 14% pada tahun 2012. Dalam pada itu, setakat 31 Disember 2012, 9% daripada barisan lembaga pengarah dan 28% daripada anggota pengurusan kanan dengan izin di Government Link Company GLC terbesar di bawah program transformasi GLC terdiri daripada golongan wanita. Dalam sektor perbankan setakat tahun 2012, 5.6% ahli lembaga pengarah adalah terdiri pada wanita berbanding 5.9% pada tahun 2011. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, hingga 1 Julai 2013 terdapat seramai 441,587 orang wanita yang menjadi ahli lembaga pengarah syarikat bagi syarikat persendirian ataupun private companies. Manakala terdapat 3,687 orang wanita dalam lembaga pengarah syarikat awam public companies. Daripada jumlah pengarah dalam syarikat awam tersebut terdapat 505 orang wanita dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai awam ataupun public listed companies. Sebagai usaha untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya iaitu dengan izin NAM Institute for the Empowerment of Women NIU, sebuah agensi di bawah KPWKM, melaksanakan program pengarah wanita atau Women Directors Program bermula tahun 2012. Sukatan program pengarah wanita melibatkan kursus kemahiran teknikal seperti dengan izin, roles and responsibilities of directors under the Companies Act, corporate governance, financial language in the boardroom, risk management dan strategi and planning. Pada masa yang sama, mereka turut didedahkan dengan kemahiran soft skills seperti dengan izin communication skills, boardroom simulation and networking skill. Boardroom simulation merupakan sesi simulasi yang menekankan keperluan kemahiran berinteraksi secara berkesan apabila berhadapan dengan ahli lembaga pengarah lain selain kebijaksanaan menggunakan ilmu pengetahuan dalam aspek teknikal. NIU juga membangunkan satu pangkalan data iaitu Women Directors Registry, sistem di mana syarikat-syarikat boleh mendapatkan calon wanita yang berpotensi untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Hingga 4 Julai 2013, seramai 400 orang wanita telah melalui latihan di bawah program pengarah wanita dan sejumlah 952 orang wanita didaftarkan dalam Women Directors Registry System. Pihak kementerian juga mendapat sokongan Suruhanjaya Security bagi meningkatkan lebih ramai wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Dalam hal ini, Suruhanjaya Security pada 8 Julai 2011 telah melancarkan dengan izin Corporate Governance Blueprint 2011 yang menggariskan beberapa keperluan yang perlu dipatuhi oleh syarikat awam tersenarai. Antara perkara yang dinyatakan dalam dokumen ini ialah disclosure mengenai board diversity dari segi pengalaman, gender, kompetensi, kaum, budaya dan kewarganegaraan. Selain itu, pihak lembaga pengarah perlu melaporkan secara eksplisit dalam laporan tahunan mengenai pelaksanaan dasar kepelbagaian gender serta sasarannya dan langkah yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Saranan dan keperluan yang digariskan dalam Corporate Governance Blueprint 2011 seterusnya diperkukuhkan lagi menerusi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 yang dilancarkan pada 29 Mac 2012 dan mula berkuasa pada bulan Disember 2012. Antara lain, kod ini memperuntukkan tempoh peralihan yang munasabah iaitu selama 5 tahun diberikan kepada sektor korporat bagi mencapai sasaran yang ditetapkan dan menetapkan beberapa keperluan yang perlu dipatuhi oleh syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia.
Pernyataan lebih ramai wanita dalam peringkat pembuat keputusan di sektor korporat turut diberikan penekanan. Betul lah. Ya, Pak Menteri ada yang nak menjawab. Okay. Silakan. Saya ingin tahu, sekiranya ada syarikat yang tersenarai di PSKL tidak mematuhi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, apakah tindakan yang akan diambil? Silakan Pak Menteri. Ini hanyalah kod tadbir urus korporat yang sebenarnya patut dipatuhi oleh syarikat-syarikat ini. Tidak adalah penalti seperti mana kalau menyalahi seperti mana jenayah dan sebagainya, tidak ada. Tetapi mereka ini perlu membuat laporan tahunan, dan laporan tahunan itu mestilah menepati tadbir urus yang sudah ditentukan, yaitu antara lainnya penyertaan wanita di dalam board of directors. Penyertaan lebih ramai wanita dalam peringkat pembuat keputusan di sektor korporat turut diberikan penekanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya semasa program 1 Million Women Purple Walk pada 17 Mac 2013, supaya setiap GLC melantik sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Justru kerajaan yakin bahawa dengan pelbagai langkah yang sedang diambil oleh kerajaan, dengan sokongan dan penggamblengan usaha pihak awam dan swasta, sasaran 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat akan dicapai pada penghujung tahun 2016 insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, berhubung dengan cadangan agar kerajaan menyediakan kota gender supaya sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat dapat dicapai. Ini juga dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Raja Rofiah Raja Abdullah. Dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Jun 2011 merupakan satu langkah afirmatif oleh kerajaan yang diyakini dapat meningkatkan bilangan wanita di peringkat pembuat keputusan. Pendekatan secara persuasif ataupun persuasive approach adalah lebih sesuai untuk mencapai sasaran tersebut bagi memastikan mereka yang dilantik kelak adalah dari kalangan yang berkelayakan, berpengetahuan, berpengalaman dan mampu memajukan syarikat ke tahap yang lebih tinggi. Menerusi pendekatan ini, semua pihak yang terlibat perlu memainkan peranan yang lebih berkesan bagi memastikan golongan wanita dicalonkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Walau bagaimanapun kerajaan bersedia mengkaji dan menimbang cadangan berkenaan sekiranya hasil penilaian semula dasar dan mekanisme mendapati terdapat keperluan untuk menjadikan sasaran ini suatu kewajipan di bawah undang-undang. Cadangan supaya bakas senator wanita diberi peluang untuk menyumbang perkhidmatan kepada negara sekurang-kurangnya dilantik sebagai ahli lembaga pengarah seperti mana yang dicadangkan oleh Senator Puan Haji Dayang Madinah Tun Abang Haji Oping. Mengenai cadangan ini, sekurang-kurangnya dilantik sebagai ahli lembaga pengarah bekas senator wanita sememangnya mempunyai peluang untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah sekiranya mempunyai kelayakan, kemahiran dan pengalaman yang sesuai mengikut keperluan sesebuah syarikat. Sebagai langkah pertama, ahli yang berhormat bolehlah menghadiri program pengarah wanita yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Yang di-Pertua, berhubung isu masih ramai wanita tidak diserapkan sebagai ahli lembaga pengarah, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat percaya tidak wujud sebarang diskriminasi dalam hal ini. Kerana pelantikan ahli lembaga pengarah syarikat adalah di bawah bidang kuasa Nomination and Remuneration Committee di Public Listed Companies PLC. Untuk makluman ahli yang berhormat, dari bulan Januari hingga Julai 2013, ramai 19 orang wanita berkelayakan telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah di Public Listed Companies PLC. Namun begitu, kementerian bersetuju bahawa penyertaan wanita sebagai ahli lembaga pengarah boleh lagi dipertingkatkan bagi mencapai sasaran 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat. Dalam hal ini, kementerian melalui NIU telah bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam perkara-perkara seperti berikut.
Utamanya menganjurkan mini lab bagi merangka satu plan strategik untuk mencapai dasar sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat menjelang tahun 2016 dengan kerjasama pemandu pada 27 Februari hingga 1 Mac 2013. Yang keduanya menganjurkan program Breakfast Talk dengan Setiausaha Serikat pada 18 Jun 2013 bagi menggalakkan penyertaan wanita yang berkelayakan dalam program pengarah wanita dan permohonan calon ahli lembaga pengarah wanita oleh Public Listed Companies PLC dengan kerjasama Bursa Malaysia. Yang ketiga, mewujudkan sistem tracking of placement ahli lembaga pengarah wanita di Syarikat Awam dengan kerjasama Suruhanjaya Security Malaysia SSM. Dan yang keempat, melaksanakan baseline study mengenai 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat dengan kerjasama PricewaterhouseCoopers. Ini akan difinaliskan pada bulan Oktober nanti, insyaAllah. Satu yang dipertua, berhubung isu wanita tidak diberikan peluang yang mencukupi dalam pilihan raya PRU ke-13 yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Lim Nget Yun, calon-calon wanita telah bertanding di 56 kerusi parlimen dan 112 kerusi Dewan Undangan Negeri, menjadikan jumlah keseluruhan 168 orang wanita. Sekiranya jumlah 168 orang wanita yang bertanding dalam PRU ke-13 dibandingkan dengan hanya 120 orang wanita dalam PRU ke-12, maka ini merupakan satu perkembangan yang positif dengan peningkatan sebanyak 40%. Kementerian bersetuju bahawa golongan wanita yang berkebolehan sewajarnya diberikan peluang untuk bertanding dalam pilihan raya selaras dengan salah satu objektif khusus Plan Tindakan Pembangunan Wanita yang digubal pada tahun 2009, iaitu mencapai sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita di Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dalam hal ini, parti-parti politik yang merupakan stakeholders utama perlu mengambil perhatian dan melaksanakan strategi dan program yang digariskan dalam Pelan Tindakan Pembangunan Wanita. Antara tindakan yang diperlakukan ialah pertama, mengadakan latihan membina upaya wanita dalam bidang politik dan kepimpinan, khususnya golongan muda. Yang kedua, mengadakan latihan kepekaan gender kepada ahli politik individu yang cenderung kepada politik. Yang ketiga, memberi kesedaran gender dan isu-isu yang berkaitan dengan wanita dalam pemimpin di setiap peringkat dalam sektor politik. Keempat, mengenal pasti dan mengiktiraf serta menyediakan senarai bakal pemimpin wanita yang berpotensi dan berkaliber di semua peringkat kepimpinan organisasi politik. Yang kelima, memberi penugasan substantif kepada sekurang-kurangnya 30% pemimpin wanita berdasarkan kebolehan dan kompetensi. Keenam, mengenal pasti halangan untuk menceburi bidang politik dan kepimpinan. Ketujuh, memberi latihan dan kempen kesedaran dalam kalangan ahli politik wanita bagi membolehkan mereka mengatasi halangan yang dikenal pasti. Dan yang akhirnya, menggalakkan parti politik mengadakan pelan tindakan bagi meningkatkan bilangan wanita dalam barisan kepimpinan. Kejayaan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita ini amat bergantung kepada kesediaan, komitmen dan keyakinan para pemimpin parti politik untuk membuka lebih banyak ruang dan peluang di peringkat entry point bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang politik dan seterusnya sebagai calon dalam pilihan raya. Atau yang dipertua, berhubung pertanyaan mengenai jalinan wanita ibu tunggal atau JUWITA yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Masita Ibrahim, Kementerian ini ingin menjelaskan bahawa JUWITA merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Wanita Barisan Nasional untuk membantu golongan ibu tunggal dan bukannya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dalam usaha membantu ibu tunggal untuk berdikari dan tidak lagi bergantung pada bantuan kerajaan, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita melaksanakan program inkubator kemahiran ibu tunggal ataupun IKIT yang bermatlamat untuk membasmi kemiskinan di kalangan ibu tunggal melalui peningkatan kemahiran dan pengetahuan,
terutamanya dalam bidang keusahawanan. Bermula daripada tahun 2008 hingga 2012, seramai 2.949 orang ibu tunggal di seluruh negara telah menyertai program iKid ini. Selain latihan kemahiran, para peserta turut diberi pendedaan dengan kemahiran soft skill seperti kemahiran bahasa, interpersonal, keterampilan dan asas keusahawanan sebagai persediaan untuk mereka menceburi bidang pekerjaan atau memulakan perniagaan mereka sendiri. Selain itu, Jabatan Pembangunan Wanita turut melaksanakan program transformasi minda pra usahawan wanita You Boleh, yaitu program yang berbentuk reach out yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan kaunseling kepada wanita termasuk ibu tunggal agar mempunyai aset minda ataupun mindset sebagai usahawan. Dalam program ini peserta dibimbing untuk menganalisis personaliti diri dan membina keterampilan diri serta dilatih dengan kemahiran berfikiran kreatif, inovatif dan kepimpinan supaya menjadi individu yang berdikari serta tidak mudah putus asa dalam menjalankan perniagaan. Sejak tahun 2012 hingga bulan Jun tahun ini, seramai 1.938 orang bakal usahawan wanita iKid dan inkubator keusahawanan wanita iQnita telah menyertai program ini. Kementerian juga membuka peluang kepada ibu tunggal yang berminat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menyertai program Satu Azam yang diterjui oleh kementerian. Program ini membantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui perniagaan, yaitu Azam Niaga, Perkhidmatan, Azam Khidmat, Pertanian, Azam Tani dan Pekerjaan, Azam Kerja. Program Satu Azam telah mencatatkan penyertaan sejumlah 106.967 orang di seluruh negara dari tahun 2010 hingga akhir Desember 2012. Dari jumlah tersebut, 70.224 orang peserta ataupun 65.65% adalah wanita. Manakala program Satu Azam khususnya Azam Niaga yang diselaraskan oleh kementerian telah memberi manfaat kepada seramai 1.650 orang ibu tunggal. Dari segi bantuan dana, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan grant pelancaran kepada ibu tunggal yang menerima bantuan di bawah JKM yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan secara kecil-kecilan. Setiap peserta diberikan grant dengan jumlah maksimum sebanyak 2.700. Pada tahun 2011, sebanyak 240.010 ringgit telah disalurkan kepada 100 orang ibu tunggal. Manakala bagi tahun 2012, sejumlah 359.860 pula disalurkan kepada 138 orang ibu tunggal lagi sebagai modal permulaan untuk menjalankan perniagaan mereka. Dalam pada itu, JKM menyediakan bantuan kebajikan melalui skim bantuan kanak-kanak BKK kepada ibu tunggal yang menanggung anak berumur di bawah 18 tahun dengan kadar minimum RM100 seorang sebulan dan maksimum RM450 sebulan untuk satu keluarga. Pada tahun 2011, seramai 41.808 orang ibu tunggal menerima bantuan kanak-kanak, melibatkan peruntukan berjumlah RM134 juta. Manakala bagi tahun 2012, seramai 41.179 orang ibu tunggal menerima bantuan kewangan yang melibatkan peruntukan berjumlah RM121 juta. Selain itu, JKM menyediakan bantuan kewangan kepada keluarga ibu tunggal miskin menerusi skim bantuan AM. Bagi tahun 2011, sebanyak 32,4 juta telah disalurkan kepada 16.007 keluarga ibu tunggal miskin menerusi skim ini. Manakala bagi tahun 2012 pula, sebanyak 20.099 keluarga ibu tunggal miskin telah menerima bantuan kewangan yang melibatkan peruntukan berjumlah 41,2 juta ringgit. Atau yang dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh akan cadangan ahli yang berhormat daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Masita Ibrahim supaya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengadakan program kesedaran kepada anak-anak mengenai tanggungjawab mereka kepada ibu bapa warga emas. Kementerian yakin masyarakat Malaysia kita hari ini masih lagi berpegang teguh kepada pegangan agama dan nilai budaya yang tinggi serta memupuk kasih sayang terhadap ibu bapa atau anggota keluarga yang lanjut usia. Hasil kajian penduduk dan keluarga Malaysia keempat 2004
yang dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mendapati nilai-nilai murni yang diterapkan kepada anak-anak ialah hormat menghormati, jujur, amanah, bertakwa, taat kepada suruhan Tuhan, berilmu, berdisiplin, dan bersyukur. Dalam hal ini, Kementerian telah mengubah dasar keluarga negara serta plan tindakan keluarga negara bagi memastikan dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi di semua peringkat mengambil kira perspektif keluarga serta menjurus ke arah membina keluarga yang sejahtera. Dasar keluarga negara dan plan tindakan keluarga negara yang dilancarkan pada tahun 2011 bermatlamat untuk membangunkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berdaya tahan untuk memastikan kestabilan sosial. Salah satu prinsip dasar keluarga negara memberi penekanan kepada inisiatif penerapan nilai-nilai murni kekeluargaan bagi menjamin pembangunan sosial yang mampan. Penghayatan nilai ini juga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan pembangunan insania yang selari dengan pembangunan fizikal. Bagi memastikan nilai-nilai ini tidak terhakis akibat persekitaran masa kini yang mencabar, Kementerian melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mempergiatkan usaha memupuk dan menyuburkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga melalui program-program yang dijalankan oleh LPPKN. Dalam hal ini, Kementerian melalui LPPKN telah menjalankan program ilmu keluarga at LPPKN. Melalui program ini, para peserta diterapkan supaya bertanggung jawab bukan sahaja terhadap anak-anak mereka, tetapi juga menghormati serta menghargai pengorbanan kedua ibu bapa. Bagi tempoh 2006 hingga Mei 2013, sejumlah 9.266 kursus telah diadakan yang berjaya menarik penyertaan seramai 990.823 orang peserta, ramai juga. Laras dengan itu, sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan pada 11 November setiap tahun telah diperluaskan kepada konsep sambutan Bulan Keluarga mulai 1 November tahun lalu. Sambutan ini memberi penekanan kepada galakan untuk melaksanakan aktiviti yang dapat merapatkan hubungan ahli keluarga. Pada tahun ini, LPPKN akan membangunkan program Grandparenting bagi menerapkan nilai-nilai murni kekeluargaan dalam kalangan ahli keluarga, termasuklah anak-anak. Dalam pada itu, Kementerian juga melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat mengadakan sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan pada 1 Oktober setiap tahun. Sambutan ini merupakan tanda penghargaan terhadap warga emas dan pada masa yang sama memberi kesedaran kepada masyarakat beri pentingnya peranan dan pengorbanan warga emas dalam pembangunan negara. Berbagai program diadakan semasa sambutan tersebut seperti kempen Sayangi dan Hargai Warga Emas melalui media massa, cetak dan elektronik, ceramah serta program motivasi dan kesedaran secara umum. Datuk Yang Dipertua, berhubung cadangan yang berhormat Datuk Dr. Masita supaya diwujudkan program persediaan kepada warga emas untuk menghadapi hari tua, kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA melaksanakan kursus pra-pesaraan bagi bakal pesara di sektor awam bagi meningkatkan kepahaman kepada bakal pesara mengenai faedah persaraan yang disediakan di bawah skim pencen. Selain itu, kursus tersebut juga bertujuan untuk membantu bakal pesara membuat persediaan bagi menghadapi dan menyesuaikan diri dengan cara hidup di alam persaraan, baik daripada segi mental, fizikal maupun emosi yang meliputi bidang-bidang seperti kewangan, pengurusan kredit dan kesihatan. Kursus ini diadakan 2 tahun sebelum seseorang pegawai itu bakal bersara wajib. Bagi pekerja di sektor swasta pula, pihak Kementerian Sumber tidak menganjurkan kursus pra-pesaraan bagi pekerja di sektor tersebut dan penganjuran kursus berkenaan adalah berdasarkan perancangan pihak majikan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, aspek perancangan kewangan dan simpanan persaraan yang mencukupi bagi pekerja di sektor tersebut tidak dipinggirkan oleh kerajaan. Terkini, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melancarkan kempen menggalakkan ahli memilih pengeluaran fleksibel umur 55 tahun sebagai sebahagian daripada usaha berterusan KWSP untuk meningkatkan kesedaran ahli mengenai perancangan persaraan. Kempen pengiklanan bertemakan melanjutkan tempoh simpanan
persaraan Anda ini disiarkan di radio, akhbar dan juga laman Facebook KWSP mulai 22 Julai hingga 2 Ogos tahun ini. Pengeluaran fleksibel umur 55 tahun ini membolehkan ahli merancang dan menguruskan simpanan KWSP dengan lebih teratur. Mereka boleh menentukan kekerapan pengeluaran dan jumlah wang yang dikeluarkan mengikut keperluan. Pengeluaran ini menyediakan kemudahan pengeluaran secara sebahagian atau bulanan dengan lebih fleksibel lagi. Ahli juga boleh memohon kombinasi kedua-duanya sekali dan terus meraih dividen atas baki simpanan di KWSP. Dalam hal ini, pengeluaran fleksibel ini membantu mereka mengatur perbelanjaan bagi membolehkan simpanan persaraan bertahan lebih lama lagi. Di samping itu, KPWKM melalui LPPKN menyediakan khidmat sokongan psikologi dan emosi kepada warga emas di Anjung Interaktif, rekreasi, intervensi dan sokongan keluarga IRIS di bawah LPPKN semenjak bulan Mei 2010. Antara pengisian yang disediakan ialah sudut pertemuan berteraskan kepada aplikasi atau pendekatan terapi dan kaunseling berkelompok serta penganjuran kelas yang melibatkan soft skill seperti kelas asas jahitan, memasak, komputer, lukisan dan sebagainya. Apa sajalah yang digemari oleh warga emas kita. Untuk maklumat yang berhormat, berdasarkan dapatan kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang keempat, 9.7% warga emas tinggal berseorangan dan 22.5% mengalami sindrom empty nest. Justru sebagai persediaan, LPPKN pada tahun ini akan membangunkan modul grandparenting yang dijangka dilaksanakan pada tahun 2014 tahun depan. Modul ini ada antara lain memberi fokus kepada persediaan bakal datuk dan nenek dalam menghadapi hari tua. Turut diperkenalkan ialah program terapi empty nest khusus untuk warga emas. Ini untuk kita semualah. KPWKM juga menyediakan program khidmat bantu di rumah ataupun home help services yang bercorak reaching out kepada warga emas. Dalam hal ini, para sukarelawan akan membantu atau menemani warga emas menjalani kehidupan seharian mereka seperti mengemas dan membersihkan tempat tinggal, menemani warga emas membeli belah dan membayar bil, membawa mereka ke hospital, mentertariaskan ataupun grooming warga emas seperti membersihkan diri, menyikat, mendandan rambut, potong kuku dan sebagainya. Di samping sebagai sahabat kepada warga emas tersebut, sekurang-kurangnya teman untuk bercerita pun cukuplah. Dalam hal ini hingga Jun 2013 terdapat seramai 451 orang sukarelawan yang terlibat dengan perkhidmatan home help di seluruh negara. Manakala seramai 1,604 orang warga emas telah mendapat manfaat daripada perkhidmatan ini. Selain itu, Kementerian melalui JKM juga telah menubuhkan rumah Seri Kenangan untuk memberi penjagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif. Hingga 23 Julai tahun ini, terdapat sebanyak 9 buah rumah Seri Kenangan di seluruh negara yang memberi penjagaan dan perlindungan kepada seramai 1,652 orang penghuni. Rumah Ihsan pula ditubuhkan untuk memberi penjagaan, rawatan dan perlindungan kepada warga emas yang sakit dan uzur dalam suasana yang selesa dan tenteram. Hingga 23 Julai tahun ini terdapat sebanyak 2 buah rumah Ihsan JKM dengan berpenghuni seramai 235 orang. JKM juga turut memberikan bantuan kebajikan kepada warga emas yang miskin dan memerlukan. Seramai 152.138 orang warga emas telah menerima bantuan orang tua ataupun BOT sepanjang tahun 2012. Membangkitkan peruntukan sebanyak 509.2 juta ringgit. Ini merupakan 35.3% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan bantuan kebajikan pada tahun 2012, iaitu keseluruhannya sebanyak 1.47 bilion. Berhubung cadangan penubuhan Taman Didikan Warga Emas oleh Yang Berhormat Dr. Masita juga, KPWKM melalui JKM telah menubuhkan 22 buah pusat aktiviti warga emas PAWI menerusi kerjasama strategik dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO sejak tahun 2002. Hingga bulan April tahun ini, PAWI telah memberi manfaat kepada sejumlah 19.904 orang warga emas di seluruh negara. Pusat ini menyediakan kemudahan kepada warga emas khususnya yang tinggal sendiri dan kesunyian
menjalani aktiviti sosial dan riadah, serta pembelajaran sepanjang hayat bersama rakan sebaya dan juga anggota masyarakat. Terdapat juga PAWI yang menyediakan program pemekasan ekonomi kepada warga emas. Selain itu, kerajaan juga akan menambah lagi 23 PAWI di seluruh negara untuk keperluan warga emas kita. Datuk Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat Senator Puan Haja Khairia Muhammad ada mencadangkan penubuhan pusat asuhan kanak-kanak bertaraf kelas pertama di premis kerajaan dan swasta. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pada masa kini JKM di bawah kementerian tidak mempunyai standard khusus bagi mengklasifikasikan sebuah pusat asuhan kanak-kanak itu sebagai bertaraf kelas pertama. Namun begitu, semua taman asuhan kanak-kanak TASKA adalah tertakluk di bawah Akta TASKA 1984. Akta ini menyenaraikan kriteria dan standard minimum yang perlu dipatuhi oleh setiap TASKA bagi memastikan hak kanak-kanak dilindungi dari segi perkembangan, kebersihan dan juga keselamatan. Pemeriksaan secara berkala turut dilakukan oleh JKM dari masa ke semasa bagi memastikan semua TASKA berdaftar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam usaha untuk meningkatkan lagi kualiti pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di negara ini ke tahap yang tinggi, kerajaan telah mewujudkan Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal di bawah pemandu Jabatan Perdana Menteri bertujuan untuk menentukan taraf profesionalisme, standard dan kualiti dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Pada masa yang sama, kementerian di bawah GTP 2.0 telah memperuntukkan 1.5 juta untuk pengasuh TASKA menghadiri kursus asuhan permata supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang pengasuhan dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Berhubung menggalakkan penubuhan TASKA bagi memberi lebih ruang kepada wanita untuk menceburi pasaran pekerjaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Lim Nget Yun, berdasarkan statistik JKM hingga bulan Jun 2013, terdapat 86 buah TASKA di tempat kerja sektor awam yang beroperasi di seluruh negara dan memberikan manfaat kepada 2,077 orang kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun. Manakala bagi sektor swasta terdapat 27 buah TASKA tempat kerja berdaftar dengan JKM yang memberi manfaat kepada 852 orang kanak-kanak. Bagi membuka TASKA secara terancang di tempat kerja, sektor awam, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 6 tahun 89, iaitu kebajikan untuk anggota perkhidmatan awam yang menghendaki kementerian, jabatan dan agensi kerajaan menubuhkan pusat penjagaan kanak-kanak bagi mengatasi kesulitan mendapatkan pembantu rumah atau pengasuh. Selain itu, menerusi surat keliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2008, kerajaan telah meluluskan pemberian subsidi yuran pengasuhan TASKA di tempat kerja sektor awam sebanyak RM180 sebulan bagi seorang anak kepada pegawai perkhidmatan awam yang pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan. Kerajaan juga turut menyediakan geran pelancaran penubuhan TASKA di tempat kerja sektor awam sebanyak RM200,000 untuk kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Bagi sektor swasta pula, kerajaan mengeluarkan perintah potongan cukai 2 kali double tax deduction ke atas pendapatan berkanun majikan sektor swasta yang menyediakan ilaun atau subsidi kepada pekerja dan perbelanjaan menyelenggara kemudahan TASKA mereka. Kerajaan turut membenarkan ilaun bangunan industri kepada majikan sektor swasta sebanyak 10% setahun selama 10 tahun ke atas perbelanjaan bangunan yang dibeli atau dibina untuk tujuan penyediaan TASKA. Kementerian bersetuju dengan pandangan dan saranan Ahli Yang Berhormat Senator Puan Haja Khairia Muhammad mengenai kepentingan penyediaan tempat penyusuan kepada bayi dan juga ibu yang menyusukan. Dalam hal ini, satu draft garis panduan penyediaan ruang penyusuan ibu sedang dalam tindakan Kementerian Kesihatan Malaysia, insyaAllah. Datuk Yang Dipertua, Kementerian melalui APPKN meneliti dan membuat penambahbaikan terhadap modul-modul kekeluargaan APPKN agar bersesuaian dengan cabaran dan keperluan semasa. Ini ialah menyentuh mengenai perkara yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Datuk Masita Ibrahim juga mengenai keselamatan anak-anak. Bagi memberi kemahiran kepada ibu bapa dalam aspek keselamatan anak-anak,
Modul keibubapaan anak kecil ataupun belayan kasih telah ditambah baik dengan memasukkan topik mengenai langkah-langkah penjagaan yang perlu diambil oleh ibu bapa ke atas anak-anak dalam situasi seperti kebakaran, kecurian, serta meninggalkan anak dalam rumah dan kereta. Pada masa yang sama, EPPKN telah mengadakan perbincangan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 18 Januari tahun ini untuk menambah baik dan membangunkan modul pasca perkawinan bagi memantapkan lagi pengetahuan dan kesedaran kepada pasangan mengenai peranan dan tanggungjawab mereka yang perlu dipikul sebagai ibu dan bapa, terutama dalam konteks keselamatan anak-anak. Atau yang dipertua, saya sudah sampai ke penutup. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa pembahasan usul menjunjung kasih tita ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Adalah diharapkan ahli-ahli yang berhormat akan terus memberikan sokongan ke atas usaha-usaha murni yang dilaksanakan dan juga memberikan idea-idea yang inovatif untuk mempertingkatkan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua ahli-ahli yang berhormat dan juga kepada Datuk Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Kementerian Kerja Raya. Persilakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak Kementerian Kerja Raya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ke atas usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang melibatkan bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Terdapat seramai 8 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu dan perkara di bawah kementerian ini. Bagi pihak Kementerian Kerja Raya, saya sememangnya amat mengalu-alukan sebarang pandangan, cadangan dan teguran yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Kazim bin Yahya, Yang Berhormat Senator Dr. Lucas bin Umbul dan Yang Berhormat Senator Datuk Pau Cheong Ung telah membangkitkan mengenai kepentingan kerajaan untuk menaik taraf Jalan Raya Pen Borneo di negeri Sabah dan Sarawak, di mana projek ini akan menjadi pemangkin pembangunan sosioekonomi di kedua-dua negeri berkenaan. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, isu projek menaik taraf Jalan Raya Pen Borneo ini telah beberapa kali dibangkitkan di Dewan ini. Kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf Jalan Raya Pen Borneo telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat semenjak tahun 1986, iaitu Rancangan Malaysia kelima. Tan Sri Yang di-Pertua, Jalan Raya Pen Borneo ini bermula dari Sematan di bahagian barat negeri Sarawak, melalui Bandar Kuching, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas dan seterusnya bersambung ke negeri Sabah, merentasi negara Brunei Darussalam, di mana ia bersambung melalui Sepitang, Beaufort, Papar, Kota Kinabalu, Sandakan dan setakat ini berakhir di Tawau. Ini tidak termasuk missing link sepanjang 50 km dari Kalabakan ke Serudong di sempadan Sabah, Kalimantan, Indonesia. Di samping itu, Jalan Raya Pen Borneo ini juga merupakan laluan utama yang menghubungkan negeri Sarawak dengan Kalimantan Barat, Indonesia melalui jalan negeri di kawasan Serikin, Tebedu, Biawak dan Lubuk Antu. Bagi tujuan meningkatkan perhubungan darat dengan negara Brunei Darussalam, kerajaan juga telah menggantikan perkhidmatan feri di Sungai Terusan di sempadan Brunei Darussalam Lawas dengan jambatan baru yang telah siap dibina pada bulan September 2010. Di samping itu, pada masa kini, sebuah lagi jambatan iaitu di Sungai Pandaruan yang terletak di sempadan Brunei Darussalam Limbang sedang giat dibina dan ia dijangka siap pada akhir tahun ini. Dengan siapnya jambatan itu kelak, pengguna tidak lagi perlu menggunakan perkhidmatan feri di sepanjang jajaran Jalan Raya Pen Borneo. Tan Sri Yang di-Pertua,
Secara amnya, Jalan Raya Pen Borneo ini menghubungkan Malaysia dengan dua negara di Kepulauan Borneo, iaitu Indonesia dan Brunei Darussalam. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan aktiviti pembangunan sosioekonomi antara negara yang terlibat. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, perancangan untuk membina dan menaik taraf jalan di seluruh negara dibuat berdasarkan kepada laporan Pelan Induk Kajian Pembangunan Rangkaian Lebuh Raya atau Highway Network Development Plan HNDP dengan izin. Laporan HNDP untuk negeri Sabah, Sarawak dan Labuan atau lebih dikenali sebagai HNDP Fasa 2 telah diterbitkan pada tahun 2010. Laporan tersebut antara lain telah mencadangkan supaya Jalan Raya Pen Borneo dinaikkan taraf kepada laluan dual carriageway secara berperingkat-peringkat bermula pada tahun 2011 sehingga 2025. Pembinaan secara berperingkat ini dibuat setelah mengambil kira kos keseluruhan projek yang tinggi, iaitu dianggarkan sebanyak 22 bilion, 12.5 bilion di Sarawak dan 9.5 bilion di Sabah. Hari ini keseluruhan Jalan Raya Pen Borneo sepanjang 2,239 km telah sedia berturap. Daripada jumlah ini, setakat ini kerajaan telah pun menaik taraf laluan sepanjang 248 km kepada laluan 4 lorong atau 6 lorong 2 hala, manakala bakinya masih di tahap 2 lorong 2 hala ataupun single carriageway dengan izin. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagaimana umum telah sedia maklum, kerajaan amat komited untuk membina dan menaik taraf Jalan Raya Pen Borneo ini. Antara usaha yang telah dilakukan oleh kementerian ini ialah menerusi cadangan permohonan peruntukan bagi sebahagian Jalan Raya Pen Borneo dalam rolling plan keempat, iaitu daripada 2014 hingga 2015, rancangan Malaysia yang ke-10. Antara segmen ataupun jajaran Pen Borneo di Sarawak yang akan dimulakan dinaik taraf ialah dari Sibu, Bintulu dan Miri sepanjang 400 km dan Serian, Seri Aman Betung sepanjang 315 km. Manakala di Sabah pula antaranya ialah melibatkan laluan dari Lahad Datu ke Tawau sepanjang 150 km. Di samping itu, kementerian ini juga sedang melaksanakan beberapa projek di bawah program menaik taraf Jalan Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, bagi negeri Sabah, terdapat beberapa projek Jalan Raya Pen Borneo yang sedang dilaksanakan pada masa ini, iaitu seperti berikut. Pertama, projek menaik taraf Jalan Petagas Putatan Lokawi fasa 1A dan 1B sepanjang 6 km kepada 6 lorong dengan reka bentuk piawaian JKR R5 yang telah bermula pada April 2013. Yang kedua, projek menaik taraf Jalan Dongongon Papar fasa 1 sepanjang 13.7 km kepada 4 lorong dengan reka bentuk piawaian JKR R5 yang telah bermula pada April 2013. Yang ketiga, projek menaik taraf Jalan Tawau Sempurna fasa 1 sepanjang 15 km kepada 4 lorong dengan reka bentuk piawaian JKR R5 yang kini dalam proses penyediaan dokumen tender. Dan yang terakhir, projek menaik taraf Jalan Segama fasa 1 kepada 4 lorong dengan reka bentuk piawaian JKR R5 yang kini dalam proses makmal pengurusan nilai. Tan Sri Yang di-Pertua, manakala bagi negeri Sarawak pula, terdapat beberapa projek Jalan Raya Pen Borneo yang telah dan sedang berjalan, iaitu yang pertama, menaik taraf Jalan Persekutuan Selangau ke Bintulu yang telah siap pada awal tahun ini. Yang kedua, projek menaik taraf Jalan Miri Pandaruan fasa 1A dan 1B Tedungan ke Padaruan yang kini dalam peringkat reka bentuk. Dan yang ketiga, projek menaik taraf Jalan Mengkalap ke Sindumin fasa 1 dan fasa 2 yang kini dalam peringkat reka bentuk. Tan Sri Yang di-Pertua, di samping itu dalam masa yang sama, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 457 juta
supaya Jalan Raya Pen Borneo dinaik taraf bagi tempoh 3 tahun, iaitu pada tahun 2012 sehingga 2015. Untuk itu, sebanyak hampir 100 juta telah dibelanjakan pada tahun lalu, iaitu 2012, di mana ia melibatkan 109 bilangan projek yang telah dikenal pasti, iaitu 86 projek di negeri Sabah dan 23 projek lagi di negeri Sarawak. Skop projek ini merangkumi kerja-kerja pemulihan dan naik taraf jalan, pembinaan lorong-lorong memotong, program keselamatan jalan raya dan rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan atau black spot, pembaikan cerun dan juga pembaikan jalan-jalan yang sering ditenggelami banjir. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Datuk Kazim bin Yahya dan Yang berhormat Senator Datuk Pau Cheong Ong juga telah membangkitkan mengenai isu kualiti penyelenggaraan jalan raya di Sabah dan Sarawak yang didakwa kurang memuaskan. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, program penyelenggaraan jalan persekutuan di negara ini, termasuk di negeri Sabah dan Sarawak, telah diswastakan kepada syarikat-syarikat konsesi penyelenggaraan jalan mengikut zon ataupun kawasan tertentu. Kerajaan telah melantik 3 syarikat konsesi untuk penyelenggara jalan persekutuan di negeri Sarawak, manakala 2 lagi di negeri Sabah, iaitu untuk tempoh kontrak selama 15 tahun, bermula pada 2003 hingga 2018. Berdasarkan kontrak penswastaan tersebut, syarikat-syarikat konsesi yang dilantik itu perlu mematuhi piawaian prestasi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kementerian Kejaraya sememangnya mengambil maklum mengenai aduan terhadap aspek kualiti penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat konsesi yang terlibat. Antara aduan yang sering diterima oleh kementerian ini ialah mengenai aspek kualiti penyelenggaraan jalan yang kurang memuaskan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, keadaan jalan raya yang tidak memuaskan walaupun sentiasa diselenggarakan adalah disebabkan oleh faktor kenderaan berat yang membawa muatan secara berlebihan dan tidak menggunakan beban gandar yang berkesesuaian. Beban gandar ini berperanan mengagihkan bebanan muatan secara sekata ke atas struktur turapan jalan. Aspek penguatkuasaan terhadap kenderaan melebihi had muatan adalah terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kejaraya sentiasa memohon peruntukan bagi membaik pulih struktur jalan yang telah melangkaui tahap penyelenggaraan ataupun beyond maintenance limit dengan izin di kawasan terlibat. Sebagai contoh, pada tahun 2012, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 90 juta untuk melaksanakan kerja-kerja turapan di Jalan Raya Pen Borneo. Di samping itu, Kementerian Kejaraya sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi aspek kualiti penyelenggaraan jalan di negara ini. Antara langkah-langkah untuk mempertingkatkan kualiti penyelenggaraan jalan persekutuan ialah mengaplikasikan penggunaan teknologi baru dalam penyelenggaraan jalan, iaitu Hot in Place Cycling (HIPR) dengan izin dan Cold in Place Recycling ataupun CIPR. Kaedah ini dapat mengurangkan kos sebanyak 30% daripada kaedah konvensional dengan izin. Kementerian ini juga turut meningkatkan aspek pemantauan kualiti kerja penyelenggaraan oleh syarikat konsesi menerusi mesyuarat bulanan dan pemeriksaan audit secara berkala. Sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan kerja, amaran dalam bentuk laporan ketidakpatuhan ataupun NCR, Non-Conformance Report dengan izin, dan kadar pemotongan harga akan dikenakan sewajarnya kepada syarikat konsesi yang berkenaan. Di samping itu, kontrak penyelenggaraan syarikat-syarikat konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan akan dinilai semula setiap 5 tahun sekali sehingga kontrak penyelenggaraan mereka tamat, iaitu di antara tahun 2001 sehingga 2016 bagi konsesi Semenanjung Malaysia, manakala konsesi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan iaitu di antara 2003 hinggalah 2018. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Datuk Muhammad Olian bin Abdullah
telah membangkitkan mengenai isu kawasan rehat dan rawat ataupun R&R di Lebuh Raya yang dikatakan tidak memadai kepada kenderaan-kenderaan berat. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, kawasan R&R yang disediakan di Lebuh Raya adalah bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya dan membantu mengurangkan kemalangan. Antara kemudahan yang disediakan ialah surau, tandas, ruang makan, hotel, kemudahan ATM, stesen minyak, kawasan meletak kenderaan dan sebagainya. Pada masa kini, terdapat 50 buah kawasan R&R dan 60 buah hentian sebelah disediakan di 29 lebuh raya yang sedang beroperasi untuk kemudahan pengguna lebuh raya. Tan Sri Yang Di-Pertua, reka bentuk dan konsep sesebuah kawasan R&R dan hentian sebelah perlu mematuhi guidance for Malaysia Toll Expressway System Design Standards dengan izin yang diterbitkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LLM. Kesesuaian lokasi bagi kawasan rehat dan rawat ialah pada sela jarak 40 hingga 50 km dan hentian sebelah pula ialah pada sela jarak 25 km. Ia turut mengambil kira aspek dan keperluan pemandu untuk berhenti berehat dan menggunakan kemudahan kawasan rehat dan rawat pada setiap 2 jam tempoh perjalanan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sikap pemandu kenderaan berat yang tertumpu di setengah lokasi sahaja telah dikenal pasti menjadi punca kesesakan di kawasan R&R dan hentian sebelah tertentu. Antara lokasi yang sering menjadi tumpuan itu ialah hentian sebelah Sungai Buloh arah ke selatan dan hentian sebelah Tanjung Malim arah utara. Oleh itu, LLM dan juga syarikat-syarikat konsesi yang terlibat sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap perkhidmatan di lokasi-lokasi berkenaan serta menambah kemudahan tempat letak kereta ataupun lori serta menaik taraf kawasan R&R dan hentian sebelah. Ia akan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengambil kira pertambahan pengguna lebuh raya daripada masa ke semasa. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Khalid bin Ahmad telah membangkitkan mengenai aspek penyelenggaraan di lebuh raya, khususnya melibatkan cebisan tayar-tayar kenderaan berat yang membahayakan pengguna. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, pihak Kementerian Kejaraya sememangnya sedar terhadap isu cebisan tayar-tayar kenderaan berat yang boleh membahayakan pengguna lebuh raya. Isu penguatkuasaan terhadap kualiti penggunaan tayar-tayar kenderaan berat ini sebenarnya terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat konsesi lebuh raya sememangnya sentiasa diarahkan meningkatkan tahap kekerapan rondaan untuk mengalihkan objek-objek tertentu di atas lebuh raya seperti bongkah kayu ataupun serpihan tayar yang membahayakan pengguna lebuh raya. Sebagai contoh, di lebuh raya utara selatan ataupun Pelas sahaja, terdapat sebanyak 81 kamera telah diletakkan di laluan utama lebuh raya tersebut bagi membantu syarikat konsesi memantau operasi serta aliran trafik setiap masa. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Maznah bin Mazlan telah membangkitkan isu supaya kerajaan menimbangkan projek menaik taraf jalan Gambang ke Segamat sepanjang 140 km kepada laluan 4 lorong 2 hala ataupun 4 lane dual carriageway dengan izin. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 12 daripada Gambang Pahang ke Segamat Johor telah diluluskan di bawah Rolling Plan ketiga 2013 ke 2014 Rancangan Malaysia ke-10 bagi kerja-kerja awalan ataupun reka bentuk. Oleh kerana cadangan projek ini melibatkan kos yang tinggi, Kementerian Kejaraya dan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan makmal pengurusan nilai pada bulan April 2013 yang lalu bagi membuat penilaian dan mengenal pasti kaedah yang terbaik untuk menentukan skop kerja, masa dan kos yang terlibat.
Susulan itu, kementerian ini mencadangkan pelaksanaan projek tersebut dibuat secara berfasa, iaitu bermula dengan fasa 1, menaik taraf Jalan Persekutuan 12 dari Gambang Pahang ke Segamat Johor. Skop yang terlibat ialah menaik taraf jalan sedia ada, 2 lorong 2 hala dengan reka bentuk piawaian JKR R3 kepada piawaian JKR R5 sepanjang 47 km dan skop tambahan 1 km lorong memotong, lorong mendaki bagi setiap 5 km. Tan Sri Di-Pertua Yang Berhormat Senator Topuan Hajah Zaitun binti Haji Mat Amin telah membangkitkan mengenai isu pembahagian zon bagi kompleks bangunan gunasama persekutuan dan cadangan pembinaan bangunan gunasama persekutuan di daerah Marang, Terengganu. Untuk makluman ahli yang berhormat, di peringkat awal kerajaan meluluskan projek penswastaan, perkhidmatan, pengurusan dan penyelenggaraan bangunan gunasama persekutuan melalui unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan sekarang ini iaitu unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri. Bangunan-bangunan gunasama persekutuan telah dibahagikan kepada 5 zon, iaitu zon timur, zon utara, zon selatan, zon Sabah dan zon Sarawak. Walau bagaimanapun, penswastaan, perkhidmatan, pengurusan dan penyelenggaraan bangunan gunasama persekutuan untuk ke-5 zon ini telah diluluskan kepada 3 syarikat konsesi, iaitu untuk zon timur dan zon timur, Building Lindungan Sendirian Berhad bermula pada 1 April 2001 hingga 31 Mac 2016. Zon utara dan juga zon Sabah, Gemilang Maintenance Services Sendirian Berhad bermula pada 16 Mac 2001 hingga 15 Mac 2016. Untuk zon selatan dan zon Sarawak, Ambang Wira Sendirian Berhad bermula 1 Jun 1998 hingga 30 November 2013. Ya, ada soalan bangun jawaban. Saya nak Silakan, tanya, bilakah bangunan gunasama di Marang akan dibina, sebab dah lama sangat, 10 tahun dah. Tadi disebutkan diberi kepada building lindungan SB. Tapi saya nak tahu bila, sebab saya dah dengar dah lama dah, tapi mula tak lagi. Jadi tolong jelaskan. Saya ada penjelasan bagi pihak Kementerian Kerja Raya dalam soal ini, Tan Sri. Izinkan saya untuk menghabiskan jawapan ini supaya Yang Berhormat lebih jelas. Ya, okey, silakan. Ya, terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, manakala bagi zon tengah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur dan Selangor, peringkat awalnya pengurusan dan penyelenggaraan bangunan gunasama persekutuan diuruskan sendiri oleh kerajaan secara jabatan. Pada 1 September 2012, kerajaan telah meluluskan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan gunasama persekutuan tersebut dilaksanakan secara kontrak perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan biasa kepada syarikat Chulia Facilities Management Sendirian Berhad untuk tempoh 5 tahun dengan option lanjutan selama 5 tahun lagi. Untuk makluman ahli yang berhormat dan juga ahli yang berhormat yang berhormat Senator Datuk Abdul Rahman tadi, di negeri Terengganu yang berhormat Senator, terdapat 3 buah bangunan gunasama persekutuan, iaitu bangunan persekutuan Kemaman, bangunan persekutuan Besut dan juga Wisma Persekutuan Kuala Terengganu. Ya, dan perancangan mengenai bangunan persekutuan Marang seperti yang ditanya tadi adalah di bawah bidang kuasa yang seperti saya nyatakan lebih awal, iaitu unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri. Ya, dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator, perancangan untuk mewujudkan bangunan gunasama persekutuan di sesuatu daerah sebenarnya seperti yang saya katakan terletak di bidang kuasa bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri.
Dan untuk pengetahuan ataupun makluman ahli yang berhormat sekalian, kementerian ini dimaklumkan bahawa antara kriteria yang berhormat Tan Sri untuk mewujudkan bangunan gunasama persekutuan di sesuatu daerah adalah bilangan agensi ataupun jabatan kerajaan persekutuan yang menyewa ruang pejabat dan juga kadar sewaan. Itu menjadi antara kriteria untuk pembinaan sebuah bangunan gunasama di sebuah daerah yang berhormat Tan Sri. Dan akhir sekali yang berhormat Tan Sri, yang berhormat Senator Puan Norliza binti Abdul Rahim telah membangkitkan mengenai mekanisme bagi membantu kontraktor yang menghadapi tekanan berikutan dengan kenaikan harga bahan binaan di pasaran. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebenarnya kerajaan sememangnya sedar serta mengambil maklum mengenai isu kenaikan harga bahan-bahan binaan dan harga bahan api serta kesannya terhadap industri pembinaan negara. Peruntukan mengenai perubahan harga ataupun variation of price VOP dengan izin bagi bahan binaan telah pun dimasukkan dalam syarat-syarat kontrak kerja semenjak tahun 70-an lagi. Ya, peruntukan ini dari semasa ke semasa akan dikaji semula dan ditambah baik untuk mengambil kira keadaan harga pasaran semasa. Berikutan kenaikan harga bahan binaan dan harga bahan api yang ketara dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-9, Kementerian Keuangan dengan kerjasama Kementerian Kerja Raya telah mengkaji semula peruntukan syarat perubahan harga sedia ada untuk membantu semua kontraktor yang menghadapi masalah akibat kenaikan harga bahan binaan yang mendadak supaya pelaksanaan projek kerajaan tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui surat perkeliling perbendaharaan bilangan 3/2008, kerajaan sebenarnya telah membuat penambahbaikan ke atas syarat perubahan harga dalam kontrak kerja pendanaan bangunan dan kejuruteraan awam, kerja-kerja mekanikal dan elektrikal, juga termasuk kontrak reka dan bina. Peruntukan ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban yang ditanggung oleh kontraktor, di mana harga kontrak akan diselaraskan semula jika berlaku perubahan harga bahan-bahan binaan tertentu selepas kontrak di award, ya, berbanding semasa harga tender ditutup. Tan Sri Yang di-Pertua, setakat ini sajalah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan serta membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Kerja Raya. Kementerian ini akan mengambil perhatian serta tindakan di atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan itu, dan mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab pada kali ini akan diambil catatan dan serta tindakan susulan. Seperti sahabat-sahabat yang lain, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli-ahli yang berhormat, ya, sekalian, terutama sekali kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Tanpa buang masa, saya persilakan sekarang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Persilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberi pandangan dan mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian ini semasa menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2013 yang lalu. Sepanjang perbahasan terdapat 7 isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan kementerian ini, iaitu mengenai Kedai Rakyat Satu Malaysia, program tukar, galakan penubuhan koperasi di kalangan penjawat awam dan swasta, Expo beli belah peniaga asing, pembukaan pasar mini oleh Pasaraya Giant, isu bekalan minyak diesel dan isu harga barang. Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, isu Kedai Rakyat Satu Malaysia iaitu KRIM, izinkan saya menjawab bersekali
isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Jamilah binti Sulaiman dan Yang Berhormat Senator Datuk Pau Cheong Aung berkaitan Kedai Rakyat Satu Malaysia atau KRIM. Seperti mana ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, pelaksanaan projek Kedai Rakyat Satu Malaysia ataupun KRIM adalah berlandaskan prinsip Satu Malaysia, di mana semua lapisan rakyat mendapat manfaat terutama dari segi akses kepada barangan keperluan asas pada harga rendah dan kualiti yang terjamin. Ini secara langsung dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Selaras dengan manifesto Barisan Nasional dan janji ditepati, kerajaan telah memutuskan supaya lebih banyak lagi kedai KRIM ditubuhkan di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sehingga kini sebanyak 93 buah KRIM telah beroperasi di seluruh negara yang meliputi sebanyak 10 buah KRIM di Johor, 7 di Kedah, 3 di Kelantan, 6 di Kuala Lumpur, 6 di Melaka, 8 di Negeri Sembilan, 11 di Pahang, 10 di Perak, 1 di Perlis, 3 di Pulau Pinang, 2 di Putrajaya, 4 di Sabah, 6 di Sarawak, 13 di Selangor dan 3 di Negeri Terengganu. Pada tahun 2013, kerajaan juga telah memberi tumpuan pelaksanaan KRIM di Sabah, Sarawak dan Labuan dengan sasaran sebanyak 57 buah KRIM. Sehingga kini sebanyak 6 KRIM telah beroperasi di negeri Sarawak, iaitu di Parlimen Mambung, Putrajaya, Kota Pendawan, Stampin, Kota Semarahan dan Sri Aman. Bagi negeri Sabah, sebanyak 4 buah kedai KRIM telah beroperasi, iaitu di Parlimen Sepanggar, Tuaran, Kota Belud dan Tawau. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, juga kerajaan telah menetapkan sasaran perluasan kedai KRIM sekurang-kurangnya 1 kedai KRIM bagi setiap kawasan parlimen. Ini adalah merupakan bukti yang amat jelas bahawa kerajaan sentiasa mencari jalan supaya rakyat di segenap lapisan berupaya memperolehi kehidupan yang lebih baik, dan ini salah satu bukti kerajaan Barisan Nasional mengotakkan apa yang dijanjikan. Tan Sri Yang Dipertua, isu program transformasi kedai rakyat ataupun tukar. Yang Berhormat Senator Datuk Jamilah binti Sulaiman juga ada mencadangkan supaya kerajaan menambahkan bilangan kedai runcit di bawah program transformasi kedai rakyat ataupun tukar. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, program transformasi kedai runcit atau tukar adalah salah satu daripada projek di bawah bidang ekonomi utama negara atau dengan izin National Key Economic Area ataupun NKEA, sektor pemborongan dan peruncitan. Program ini dilaksanakan bertujuan membangun dan mentransformasikan kedai-kedai runcit tradisional, kedai sedia ada kepada bentuk perniagaan runcit yang lebih selesa dan moden. Suka saya maklumkan di sini bahawa adalah menjadi hasrat kerajaan untuk meningkatkan bilangan kedai runcit yang terlibat dalam program tukar dari masa ke semasa, dan untuk itu kerajaan telah menetapkan sasaran sebanyak 5,000 buah kedai runcit akan dimodernkan melalui program tukar pada tahun 2020. Pencapaian sehingga kini adalah memberangsangkan, di mana sehingga 24 Julai 2013, sebanyak 1,373 buah kedai runcit telah pun dimodernkan, dan usaha ini akan diteruskan sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan. Tan Sri Yang Dipertua, galakkan penubuhan koperasi. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Senator Puan Roslin binti Haji Abdul Rahman berkaitan dengan galakkan penubuhan koperasi dalam kalangan penjawat awam dan kaki tangan swasta serta bentuk-bentuk inisiatif yang disediakan kepada koperasi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian sememangnya menggalakkan semua golongan dalam masyarakat, termasuk penjawat awam dan swasta, untuk mencuburi gerakan koperasi. Pelbagai inisiatif dilaksanakan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), iaitu agensi di bawah kementerian ini dalam usaha menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti berkooperasi, termasuk memberi khidmat nasihat mengenai tata cara penubuhan dan perundangan koperasi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, antara inisiatif yang disediakan bagi menyokong perkembangan koperasi ialah seperti berikut.
bantuan asas sehingga maksimum RM50,000, bantuan pengukuhan termasuk bantuan pemasaran dan R&D sehingga maksimum RM300,000, bantuan pemodenan kedai koperasi sehingga maksimum RM50,000 untuk koperasi di Semenanjung Malaysia dan maksimum RM60,000 bagi koperasi di Sabah dan Sarawak. Kemudahan pinjaman tabung modal pusingan sehingga 10 juta dengan kadar perkhidmatan sehingga 6% tertaluk kepada amount pinjaman yang diluluskan dengan tempoh bayaran balik selama 20 tahun. Dan pinjaman tambahan modal kepada koperasi kredit bagi pembiayaan pinjaman peribadi. Sementara itu, penglibatan koperasi dalam kalangan penjawat awam adalah melalui penubuhan koperasi kaki tangan jabatan di jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Sementara syarikat swasta juga menubuhkan koperasi kaki tangan masing-masing. Suka saya maklumkan di sini bahawa Kesatuan Sekerja Sektor Awam ataupun QPEX telah juga menubuhkan koperasi penjawat awam di Malaysia. Koperasi Penjawat Awam 1 Malaysia Berhad, di mana keanggotaannya terbuka kepada semua penjawat awam di negara ini. Namun begitu, prinsip berkooperasi adalah inisiatif sukarela anggota dan peranan kerajaan adalah menyediakan ekosistem yang kondusif untuk aktiviti berkooperasi. Dan masa yang sama, pelbagai galakan dan kemudahan disediakan termasuk kemudahan latihan dan pembangunan upaya melalui Maktab Koperasi Malaysia untuk mempertingkatkan keupayaan dan kompetensi koperasi yang sedia ada. Turut dibangkitkan ialah mengenai cas-cas tambahan yang dikenakan oleh koperasi kewajar kepada peminjam. Kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan anggota koperasi yang meminjam tidak ditindas dan tidak dibebani dengan cas-cas yang tinggi. Sehubungan itu, tindakan telah diambil di bawah Seksyen 64 Akta Koperasi 93, Pemeriksaan Khas dan Seksyen 67 Akta Koperasi 1993, perintah secara bertulis untuk membuat pemantauan rapi di atas kewajar yang mengenakan cas yang tidak mematuhi garis panduan yang telah dikuatkuasakan oleh Suruhanjaya. Antara langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi memantau dan mengawal koperasi yang memberi kemudahan kredit ialah dengan menguatkuasakan garis-garis panduan seperti berikut. GP6 garis panduan mengenai kemudahan kredit oleh koperasi, JP7 garis panduan mengenai pembiayaan Islam oleh koperasi, dan GP7A garis panduan pengendalian pemberian pembiayaan secara berhemat. Semua garis panduan ini juga bertujuan memberi panduan kepada koperasi bagi mengendalikan pembiayaan secara lebih telus dan berhemat. Instansi yang dipertua, Carnival membeli belah peniaga asing. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang berhormat Senator Datuk Subramaniam, anak lelaki Wirayuta Salam, berkaitan dengan Expo beli belah peniaga asing dari India yang diadakan di negara ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, Expo yang dibangkitkan adalah merupakan satu program yang dianjurkan oleh syarikat swasta tempatan. Berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh kementerian ini, kelulusan permit Expo perdagangan tersebut adalah di bawah kuasa pihak berkuasa tempatan atau PBT kawasan pentadbiran masing-masing. Dan ia berdasarkan garis panduan Expo Perdagangan dan juga Pesta Jualan 2001. Walau bagaimanapun, KPDNKK telah mengambil inisiatif susulan dan telah mengadakan perbincangan dengan Jabatan Kerajaan Tempatan dan beberapa pihak berkuasa tempatan pada 16 Julai 2013, dan kementerian telah mencadangkan supaya pihak berkuasa tempatan membuat perbaikan. Oleh kerana usul yang kita bentangkan tadi, majlis ditamatkan pada 10.30 malam, jam telah menunjukkan tepat 10.30, maka saya cadangkan Yang Berhormat sambung semula besok. Kepada permintaan daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat saya bersedia memberi pertimbangkan sama ada Yang Berhormat datang belah pagi ke belah petang ke. Besok kita ada satu hari. Yang Berhormat boleh pergi apa tu, tapi kita boleh cuba sesuaikan ikut apa besok Yang Berhormat. Kerana ini kita dah terikat pada usul tadi, maka
eloklah kita teruskan. Ini kementerian pun tak habis lagi ni. Dato' dengan itu Yang Hormat Kementerian Industri Asas Tani kita tangguhkan dan sambung semula besok. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi esok Selasa 30 hari bulan Julai 2013. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.